Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Muslimin muslimat yang dirahmati dan dikasihi sekalian, sila lihat pada muka surat 176 jilid yang ke-7 tafsir Ibn Katsir. Kita sedang masuki episod bahagian menceritakan tentang Nabi Lut alaihi salatu wasalam. Ayat ke-8 29-30 muka surat 176. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa lutan idh qala liqaumihi innakum lata'tuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. A innakum lata'tuna rijala wa taqta'una as-sabil وتأتون في ناديكم المنكر فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين قال رب انصرني على القوم المفسدين. صدق الله العظيم. Dan ingatlah ketika Lut berkata kepada kaumnya, sungguhnya kamu benar-benar mengerjakan buatan yang amat keji yang belum pernah dikerjakan oleh seseorang pun dari umat-umat sebelummu. Apakah kamu patut mendatangi lelaki, menyamun dan mengerjakan kemungkaran di tempat-tempat pertemuanmu? Maka jawapan kaumnya tidak lain hanya mengatakan, datangkanlah kepada kami azab Allah jika kamu termasuk orang-orang yang benar. Lut berdoa, ya Tuhanku, tolong aku dengan menimpakan azab atas kaum yang melakukan kerosakan ini. Kita sedang bincangkan surah Al-Ankabut dan kita dapat lihat perkara yang dikemukakan dalam surah ini. Antara kelebihan hikmah dalam surah Al-Ankabut menceritakan, yang pertama dulu kita bincangkan tentang perkara-perkara yang menguatkan iman. Surah mengingatkan bahawa setiap manusia yang beriman pasti diuji. Jadi Allah mengadakan ujian itu supaya mereka mengetahui siapa yang benar, siapa yang silap, siapa yang bermain-main, siapa yang tidak bersungguh-sungguh. Kemudian kita juga telah lihat bagaimana pentingnya tawakal, dan kita lihat juga bagaimana pengajaran yang Allah bawakan surah ini. Satu daripadanya sedang kita bincangkan kisah tentang Nabi Lut, sebelumnya Nabi Nuh, Nabi Ibrahim. Nanti kita akan lihat kisah Nabi Musa. Kisah-kisah ini mengingatkan kita tentang pentingnya taat pada perintah Allah, bahawa orang yang benar akan sentiasa mendapat ujian daripada Allah SWT. Surah ini juga mendorong kita untuk menggunakan akal fikiran, melihat bagai tanda-tanda kuasaan Allah. Telah kita bincangkan dalam ayat yang lalu. Dan surah ni juga mengingatkan kita tentang laba-laba yang nampak sarangnya, pembuatannya macam sulit, macam sukar nak buat, namun sebenarnya dia rapuh. Ini mengingatkan kita tentang kelemahan dan keterbatasan manusia dalam hidup ini, betapa pentingnya bantuan daripada Allah SWT. Jadi surah Al-Ankabut ni mengingatkan kita bahawa hidup ni penuh dengan ujian, tapi dengan iman dan kepercayaan, keyakinan penuh pada Allah SWT, Allah pasti akan menolong kita. Ini surah yang mendorong kita untuk bertawakal, berpegang teguh pada jalan yang benar. Walaupun menceritakan kelemahan makhluk yang namanya laba-laba, namun dia surah yang paling banyak sebutan kalimah jahada. Kita melihat perkataan disebut sebanyak 4 kali, mengisyaratkan bahawa hidup kita dan kualiti sikap mujahadah ini yang akan bawa seorang muslim itu pada level yang lebih tinggi untuk mencapai kedudukan yang lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam ayat ini menceritakan tentang perbuatan fahisyah yang dilakukan oleh manusia pada zaman Nabi Lut alaihissalam. Jadi perkataan ini digunakan di sini, a'innakum, ada dua hamzah. Ini dalam bahasa Arab merupakan satu penggunaan yang merujuk kepada takrir dan juga taubih. Innakum lata'tuna rijal, adakah kamu ni datang kepada, ni satu bentuk istifham tapi maknanya takrir dan juga taubih. Maknanya satu buatan buruk yang tak pernah dilakukan orang lah. Disebut dalam kitab tafsir, contohnya tafsir Ibn Arafah. Mungkin perkara ni pernah dilakukan oleh manusia sebelum daripada mereka, tapi tidaklah dalam bentuk kolektif seperti ini. Maknanya beramai-ramai turut sama melakukan buatan itu tanpa ada perasaan malu pun. Tak ada sedikit pun perasaan malu. Nanti kita akan lihat kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan ni disebut oleh Imam Qurtubi. Mungkin 10, mungkin lebih daripada itu. Dirangkumkan dengan maksiat-maksiat yang pelbagai, yang pelik-pelik mereka buat. Jadi a'innakum ini merupakan bacaan ramai pakar qiraat, antaranya Hamzah, Kisai, Yaqub dan juga Khalaf. Bacaan Nafi' pula, Ibn Katsir dan Ibn Amir dengan satu hamzah, iaitu innakum. Bukan Ibn Katsir ahli tafsir yang kita baca ni, Ibn Katsir al-Qari daripada qiraat yang warid yang sampai kepada kita. Yang baca dengan dua hamzah menjadikan ayat itu dalam bentuk pertanyaan yang berarti kecaman. Ni taubih dan juga takrir, menolak buatan itu. Dan yang bacanya dengan satu hamzah makna pengukuhan, makna innakum ni merupakan satu daripada bentuk taukid, penegasan tentang buruknya buatan mereka. Saya telah sebutkan dalam kuliah-kuliah terdahulu, banyaknya wajah qiraat ini bukannya seperti yang dilihat perbezaan dalam versi kitab-kitab Samawiyah seperti Bible, bukan. Banyaknya wajah qiraat ini dia merujuk kepada luasnya makna ditampung oleh ayat-ayat tersebut. Ini disebut, ditegaskan oleh para ulama tafsir, contohnya oleh Imam Zarkashi dalam Al-Burhan, begitu juga oleh Imam Syuuti dalam
mutalaqul aqran. Jadi perkataan wa taqta'una as-sabil ni dalam kuliah lalu saya telah bincangkan perkataan fahisyah. Ke mana perkara fahisyah ni merupakan perkara keji, itu qabihu zahir qubhuhu. Ini merupakan satu benda yang sangat jeli, yang sangat buruk, yang sangat pelik yang dilakukan oleh mereka, yang tak pernah dilakukan sekalipun oleh haiwan. Haiwan pun kenal yang jantan yang betinanya. Tapi manusia melakukan buatan sedemikian, itu sifat homoseks dan juga lesbian ni adalah mereka yang tidak menggunakan akal fikiran bahawa Allah menciptakan manusia itu ada tanggungjawabnya kerana ada kelangsungan zuriat, keturunan yang punya tanggungjawab untuk meneruskan kehidupan. Dan telah kita lihat bahawa zina juga dipanggil sebagai fahisyah. Kalau zina mengakibatkan hukuman yang berat di sisi Allah Taala, maka perkataan homoseks atau lesbian yang dimaksudkan di sini allati la tufdi ila wujudihi aula bi an takuna fahisyah. Kalaulah zina itu yang membawa kepada kelahiran, maknanya ada potensial untuk kesinambungan keturunan, cuma di satu bentuk dia tidaklah dijaga oleh satu keluarga dalam bentuk yang bersistem, kerana seorang lelaki telah menafikan bahawa anak itu lahir daripada airnya, daripada benihnya. Mungkin ada potensial untuk kesinambungan keturunan seperti berlaku di negara-negara barat pada ini, dan laporannya mengatakan bahawa lebih pada 1/3 penduduk benua Amerika itu merupakan anak zina kerana masing-masing menipu pasangan. Maka bolehlah dianggap masih ada keturunan yang disambung walaupun dalam bentuk-bentuk yang broken seperti itu. Maka kalau dibandingkan demikian, fahisyah yang bersifat liwat dan juga perbuatan lesbian seorang perempuan dengan perempuan ini, maka ia lebih dahsyat lagi, lebih akbah lagi dari sudut fahisyahnya. Dalam ayat ini menunjukkan, kata Imam Fakhruddin Razi dalam tafsirnya Mafatihul Ghaib itu, al-ayat dala ala wujubil had fil lutiyah, maka dia merupakan satu bukti wajibnya dikenakan hukuman terhadap buatan seperti ini. Li'annaha ma'azina ishtarakat fi kaunihima fahishatan haitsu qala Allah Ta'ala wala taqrabu zina innahu kana fahisyah wa ishtirakuhuma fil fahisha yunasib az-zajr anhu. Jadi maknanya kedua-duanya merupakan fahisyah dan layaklah dihukum dengan hukuman had, hudud yang dikenakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita akan lihat dalam ayat-ayat berikutnya bagaimana hukuman yang dikenakan oleh Allah itu begitu jelas, begitu terang. Haitsu umtira alaihim hijaratun ajilan, maka dikenakan hukuman ke atas mereka ni berupa batu-batu secara cepat, direct dan juga secara instant daripada Allah Subhanahu wa taala. Fa wajaba yu'azzab man ata bihi bi intari hijara bihi ajilan wa huwa rajmu. Maka orang melakukan buatan demikian adalah layak dikenakan hukuman rejam bila ada undang-undang Islam. Kemudian bila Allah mengatakan ma sabaqakum biha min ahad, tidak pernah ada seorang pun melakukan perbuatan keji seperti itu di kalangan manusia. Ini mengandungi dua makna, iaitu pertama ahaduhuma anna qablahum lam ya'ti ahadun bihadzal qabih wa huwa adh-dhahir. Mungkin maksud yang dikehendaki dalam ayat ini iaitu tak ada seorang manusia pun yang pernah melakukan buatan keji daripada zaman Nabi Adam AS sampailah ke waktu itu. Inilah umat yang pertama terlibat melakukan buatan yang sangat keji itu. Yang kedua, tsani anna qablahum rubbama ata bihi wahidun fin nudra lakinnahum balaghu fihi. Mungkin orang terdahulu ada yang melakukannya, tapi ia adalah satu jenayah yang terpencil dibandingkan dengan mereka, iaitu kaum Nabi Lut di kota Sadum ini. Mereka beramai-ramai melakukannya. Itu ma sabaqakum biha min ahad. Ini adalah satu tamsilan. Kalau kita katakan inna fulanan sabaqalul khalaq fil bukhul, kalau orang Arab ni mengatakan fulan ini bab kedekut, dia lah nombor satu. Jadi maksudnya kat situ wasabaqali'am fil lu'mi, dia ni orang paling keji sekali. Kalau katakan demikian menunjukkan bahawa bukan orang lain tak melakukan buatan itu, mereka melakukan, tapi buatan itu lebih menonjol padanya. Maka maksud Allah di situ ma sabaqakum biha min ahad ini mengandungi dua makna. Mungkin dilakukan oleh orang lain juga, tapi ia buatan terpencil dan dirahsiakan, tapi yang kamu ni jelas-jelas melakukannya. Yang kedua, memang tak pernah ada manusia melakukan. Kamu yang pertama perintis pada buatan haram yang pelik ini. Kemudian a'innakum lata'tuna rijala wa taqta'una as-sabil, kamu mendatangi kaum lelaki, peliknya buatan kamu ini. Dan wa taqta'una as-sabil ini disebut dalam tafsir Qurtubi bahawa maksud wa taqta'una as-sabil itu dalam bentuk yang dikehendaki oleh ayat, sama ada yang merujuk kepada mereka ni suka melakukan rompakan. Sesiapa saja yang lalu di situ dirompak. Yang kedua yang dimaksudkan di situ adalah wa taqta'una as-sabil, mungkin maksudnya kat situ adalah mengambil kesempatan terhadap orang lain. Mana apa yang boleh kita gambarkan kat sini, seperti kalau dalam bisnes contohnya orang sebut sebagai undercutting, ataupun mengambil kesempatan terhadap orang lain. Orang lain sudah membincangkan perkara itu, tiba-tiba kita datang di tengah untuk mengambil kesempatan di atas apa yang telah dibincangkan, yang kita tak ada idea di situ pun. Tiba-tiba oleh kerana kita tahu, maka kita menyebut-nyebut datang dan merampas peluang yang diberikan kepada orang lain. Begitu, mungkin maksudnya begitu. Ataupun yang ketiga, maksud di sini dikatakan oleh Imam Qurtubi taqta'una as-sabil, makna taqta'una an-nasl, kamu memotong keturunan. Kerana buatan kamu bila kecenderungan itu dilakukan dalam bentuk seksual kepada gender yang sama ada homoseks atau lesbian di sini, maka kamu telah mengakibatkan terputusnya generasi dari dilahirkan. Maka ada berbagai-bagai maksud yang dikehendaki di sini, disebut oleh Imam Qurtubi dan tafsirnya. Dan kalau kita lihat dalam surah Al-A'raf, pernah dulu saya tadaburkan surah ini
kepada tuan-tuan tahun-tahun lalu di IKIM ini. Kita pernah bincangkan ayat ke-81 surah Al-A'raf. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innakum lata'tuna rijala syahwatan min dunin nisa bal antum qaumun musrifun. Wama kana jawaba qaumihi illa an qalu akhrijuhum min qaryatikum innahum unasun yatatahharun. Fa anjaynahu wa ahlahu illa imra'atahu kanat minal ghabirin wa amtarna 'alaihim matara fanzur kaifa kana 'aqibatul mujrimin. Ini pernah kita bincangkan dahulu dalam surah Al-A'raf berkaitan dengan hukuman yang Allah kenakan kepada kaum Nabi Lut ini. Jadi kecenderungan untuk melakukan perbuatan seksual ini, iaitu homoseks ini, ityan nisa syahwatan qabihatan mustatira bil maslahah falakum dafi' li hajatikum la fahishata fihi wa tatrukunahu wa ta'tuna rijal syahwatan ma'al fahisha. Maknanya sepatutnya kamu kecenderungan itu adalah kepada orang perempuan, dan Allah menjadikan dari sudut alat seksualnya pun melengkapi satu sama lain. Tapi bila kecenderungan itu pada perbuatan yang amat kotor dan menjijikkan, kalau kita pergi lebih lanjut bagaimana perbuatan itu berlaku kepada dubur seseorang, seperti disebut dalam kitab tafsir Imam Quran Razi menceritakan begitu detail terhadap perkara ini, memahami perkara semikian merupakan satu perbuatan yang amat keji di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita lihat dalam penggunaan yang dibawakan di sini, selepas Allah menceritakan tentang Nabi Ibrahim alaihissalam, maka dibawakan kisah Nabi Lut. Sebab Nabi Lut ini sezaman dengan Nabi Ibrahim, dan telah kita pelajari bagaimana Nabi Lut ini merupakan anak saudara kepada Nabi Ibrahim. Allah tidak menyebutkan dakwah Nabi Lut ini untuk dakwah tauhid seperti yang disebut tentang Nabi Ibrahim sebelum ini. Yang ditekankan kepada Nabi Lut adalah seruan ataupun dakwah ataupun suruhan baginda kepada umat itu agar meninggalkan perbuatan keji, kerana Nabi Lut ini meneruskan syariat Nabi Ibrahim, dan Nabi Ibrahim diberikan suhuf, Nabi Lut meneruskan apa yang terdapat dalam bimbingan dakwah Nabi Ibrahim AS. Walaupun kita dapat lihat kisah tentang tauhid ini turut dinyatakan oleh baginda dalam ayat surah Hud sebagai contohnya, fattaqullah. Itu juga kita dapat lihat dalam surah Asy-Syu'ara bila Allah menceritakan wattaqullah. Jadi Nabi Ibrahim telah diberikan perintah dan baginda telah lebih dahulu mendakwa kaumnya kepada tauhid. Nabi Lut ini menyeru juga kepada tauhid, tapi tidak ditekan dengan surah Al-Ankabut ini, kerana apa yang dimaksudkan menceritakan kepada kita pengkhususan dakwah baginda adalah melarang perbuatan kaumnya dari fahisha yang namanya lutiyah itu, iaitu perbuatan liwat. Jadi bila baginda melihat bahawa perbuatan jahat kaumnya itu sudah tidak dapat dibendung lagi, maka baginda memohon kepada Allah SWT untuk membinasakan kaumnya, dan Allah telah menyelamatkan baginda bersama dengan orang yang beriman. Jadi pembinasaan ataupun hukuman yang dikenakan oleh Allah itu disebabkan perbuatan jelek, perbuatan jijik, perbuatan buruk, keji yang mereka lakukan, dan kekufuran kepada Allah SWT juga. Dan perbuatan yang telah kita lihat taqta'una sabil, iaitu memotong jalan-jalan atau merompak, mengambil kesempatan terhadap manusia. Jadi Nabi Lut telah mengingkari perbuatan jahat yang mereka lakukan, yang mereka cipta itu, inovasi daripada mereka, dan baginda mengingatkan mereka tentang buruknya perbuatan itu dan tak sepatutnya dilakukan oleh seorang manusia yang bertabiat lurus. Jadi kita dapat lihat dalam usul bahasa kat sini dikemukakan Nabi Lut mengulangi pengingkaran terhadap mereka ni dengan menyebut yang pertama a'innakum, kemudian a'innakum lata'tuna rijal, apa kamu mendatangi lelaki dengan syahwat seperti mendatangi perempuan, sedangkan perbuatan ini tak pernah dilakukan semenjak Nabi Adam. Yang kedua taqta'una sabil, dan kamu berdiri di jalan mengancam orang yang jalan kaki itu dengan membunuh mereka, orang lalu kawasan kamu itu menaiki kenderaan ke apa, kamu ambil harta mereka. Bahkan disebut dalam tafsir Qurtubi, begitu tafsir Jarir Tabari, bahawa dia akan baling orang yang lalu di situ. Siapa yang kena batu yang dibaling itu masing-masing ada bekas di tangan mengandung batu-batu. Apa lagi kejahatan kaum Sadum ni tuan-tuan, kaum kota Sadum ini? InsyaAllah saya akan sebutkan lagi seperti dinyatakan oleh para ulama tafsir macam Imam Qurtubi, menyenaraikan 10 malahan lebih daripada itu, satu-satu buatan-buatan mungkar dan maksiat mereka lakukan. InsyaAllah kita akan lihat dalam kuliah akan datang. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.